Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Berbahagia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama merofokkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan yang mulia, bulan yang berkah, iaitu bulan Syaban. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, lebih kurang dalam 2 minggu sahaja lagi kita akan sambut bulan yang mulia, bulan yang berkat, bulan yang dirahmati, bulan yang mendapat keampunan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Barakallah tuan-tuan. InsyaAllah. Baru sebentar tadi kita sama-sama membaca doa dan tuan-tuan dan puan mengaminkan doa, iaitu doa yang dihadiahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahr Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berkatilah bulan Rajab dengan melakukan amal ibadah. Berkatilah bulan Sya'ban dengan melakukan amal ibadah. Wa ballighna fi syahr Ramadan, dan panjangkanlah umur kami di bulan Ramadan untuk kita melakukan sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa. Doa yang dihadiahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Moga-moga kita dijodohkan bulan Ramadan, kita nak buat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam ini saya ingin yang ada kita patah balik ke surat 1 jilid pertama, iaitu kelebihan solat sunat tarawih. Patah balik sebab kita nak sambut bulan Ramadan lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Kita nak segarkan minda kita, kita nak refresh balik amal ibadah kita, iaitu yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buat ibadah, iaitu salat sunat tarawih. Muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya ini membaca kitab ini, tuan-tuan dan puan, sebelum saya naik masuk ke masjid tadi, ada beberapa orang sahabat tanya, "Ustaz, pergi mana ni? Lama tak nampak ni." Ya, Ustaz, maknanya rindu, tuan-tuan. Kalau orang tanya kita, orang rindu kat kita. Tuan-tuan, saya pun rindu juga, tuan-tuan. Alaiya kulli hal, tuan-tuan dan puan, untuk bulan 1, bulan 2 tak dapat khatir sebab PKP. Tuan-tuan pun dah maklum dah. Kalau PKP, tuan-tuan tak boleh main. Perintah kawalan pergerakan. Tuan-tuan, alhamdulillah, di Pulau Pinang sekarang ini PKPB, perintah kawalan pergerakan bersyarat, boleh main, boleh mengaji. Tapi tuan-tuan dan puan, saya ingatkan tuan-tuan dan puan dan juga dari saya, kita patuhi SOP. Tolong buat penjarakan dan pakai mask. Yang tak pakai mask, jawatan kuasa masjid jangan bagi masuk. Dan yang tak boleh lagi masuk, tuan-tuan dan puan, saya dah fahamkan ada sahabat bagi tahu yang pakai gelang, yang tu lagi tak boleh masuk. Tuan-tuan, puan balik. Kita maaf lah nak buat macam mana. Tak ada gelang pun boleh masuk.
tuan. Bukan kita tak suka kawan dengan mereka, tapi kita takut jangkit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian pada tu bulan 3. Bulan 3 memang saya niat nak main tuan-tuan, nak main mengajar. Tuan-tuan, malam ni santai. Kita sembang-sembang, sekali kita baca kitab. Tapi apakan daya tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala uji saya 2 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala uji saya dengan keseronokan. Saya pindah rumah baru tuan-tuan, bukan isteri baru, rumah baru. Tuan-tuan silap pula. Seronok ni ustaz, saya silap pula buka cawangan. Mereka ni tuan-tuan dan puan, duk melawak dengan kawan. Mereka melawak, lolak juga. Lolak pula dah Allah SWT. Mereka melawak kasar, lolak silap. Mau tahu ni kata lolak tu biasa. Kasar. Ustaz lama tak nampak, orang baru lah. Mereka duk kira orang baru sedia. Amboi. Tuan-tuan, lawak juga tuan-tuan. Pindah rumah baru tak siap keluar, tuan-tuan pergi rumah saya. Kalau pilih duduk situ singgah. Taman Desa Arab Ramai. Saya duduk rumah baru. Kemudian betul lagi tuan-tuan dan puan yang menyedihkan saya. Tuan-tuan, ponakan saya meninggal dunia. Kemudian tu Allah Ta'ala jemput lagi tuan-tuan dan puan, ponakan saya meninggal dunia bulan 3. Kemudian tu lagi yang menyedihkan lagi tuan-tuan, abang ipar saya. Tuan-tuan, saya tak anggap dia sebagai abang ipar dia, tuan-tuan. Saya anggap macam abang kandung saya, tuan-tuan. Baik sungguh, cik isi dengan kuku, tuan-tuan. Allah Ta'ala jemput dia, tuan-tuan, dalam usia yang umur begitu muda, 48 tahun, tuan-tuan. Anak 5 orang. Anak kecil 3 tahun umur. Anak besar umur 19 tahun, 5 orang, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Saya jadi lembut habis, tuan-tuan. Ni anggota saya, tuan-tuan. Bila mana saya pergi menziarahi dia di hospital Sultanah Bahiyah, saya pergi tengok, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kena ingat, siapa yang mati waktu lah ni, tuan-tuan dan puan, umur 50 ke bawah kena buat postmortem. Tuan-tuan, yang umur 50 ke atas tolong kat tangan. Tak ada. Oh, selamat. Tak kena postmortem. Selamat, tuan-tuan. Saya seriau, tuan-tuan. Sebab saya tak sampai umur 50. Tuan-tuan, bila mana saya tengok jenazah abang ipar saya, tuan-tuan dan puan, saya sebelum ni saya tengok jenazah orang, tuan-tuan dan puan, saya biasa memandikan orang, mengkapankan orang, saya biasa mentalkinkan orang, tuan-tuan dan puan. Saya tak keluar air mata. Tapi pada hari itu Allah Ta'ala uji saya, tuan-tuan dan puan, meleleh air mata. Saya nak tahan, tuan-tuan, meleleh air mata. Ulama kata, tuan-tuan dan puan, bila mana kita tengok jenazah meleleh air mata, kita menyiksa dia. Memang betul ya, tuan-tuan. Dia rasa sedih. Buat itu saya jatuh pula jenuh. Kena bayar pula. Nak cerita bagi faham, tuan-tuan. Nak cerita. Meleleh air mata, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tak tergamak nak lihat jenazah bila mana dibuat postmortem, tuan-tuan dan puan, dibelah kepala dia, diturah badan dia, tuan-tuan dan puan, macam huruf Y tu sampai ke pusat, sampai turun ke bawah, tuan-tuan. Yang tu yang saya tak tergamak tengok. Tuan-tuan, cuba bayangkan jenazah macam tu, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Itulah prosedur. Sekarang ini musim Covid, siapa yang meninggal dunia umur 50 tahun ke bawah, maka kena postmortem, tuan-tuan. Kita mau tak mau memang kena, sebab nak claim insurans, tuan-tuan. Sebab nak claim pembayaran rumah, tuan-tuan. Kalau kena bayar rumah, tuan-tuan. Ada insurans, selamat rumah, selamat, tuan-tuan. Tak kena bayar. Waris dia tak kena bayar, tuan-tuan. Sebab itu saya berpesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan, kalau bolehlah, tuan-tuan, kalau boleh kita mohon, kita merayu, jangan buat postmortem, tuan-tuan. Sebab menyiksa banyak, tuan-tuan. Ulama pun tak bagi. Dan baginda kita Nabi Muhammad SAW ada menyebut, dia kata apa, tuan-tuan? Baginda menyebut, baginda kata apa? Baginda kata mayat ni, tuan-tuan, macam orang hidup, tuan-tuan. Dia ada perasaan malu dan dia ada rasa kesakitan. Sebab itu kita bila mana nak menguruskan mayat, kita uruslah kan dia ni, tuan-tuan dan puan, sebaik mungkin. Macam mana dia hidup, macam itulah kita uruskan dia, tuan-tuan. Itu pesanan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nak memandikan dia pun, tuan-tuan dan puan, mandi elok, tuan. Tak boleh nak kepok-kepok tangan dia ikut dan, tak boleh nak tampak muka dia, tak boleh nak buat ikut dan, tak boleh. Nabi marah.
Apatah lagi tuan-tuan, zaman sekarang Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19. Maka mau tak mau kena postmortem. Baik pak saya ni tuan-tuan ada perempuan nak cerita bagi. Isteri dia kejut dia. Waktu subuh tengok-tengok dah tak ada dah. Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan umur 48 tahun. Pukul 2:30 pagi dia menguah. Tak menguah, tak menguah je dia bunyi. Oh. Ingatkah dia apa ni macam biasa orang menguah tuan-tuan. Menguah biasa. Rupanya menguah tu habis umur tuan-tuan. Kejut-kejut tengok dah tak ada. Panggil ambulan, polis Bombay, hantar hospital, masuk hospital, buat postmortem. Polis beritahu, dia kata si mati ni mati disebabkan serangan jantung tuan-tuan. Jantung amat bahaya tuan-tuan. Bukan banyak orang pun, sikit lah. Ada setengah orang tersumbat 4 lubang boleh hidup lagi. Tapi baik mak saya ni lubang tersumbat sikit lah tuan-tuan. Allah Ta'ala nak jemput dia, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mendoakan agar abang ipar saya, pak menakan saya, mak menakan saya, dan juga semua ahli keluarga kita, adik-beradik kita yang meninggalkan kita, ibu bapa kita, tuan kita, kita menghadiahkan sekarang boleh tak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dengan sedikit Fatihah yang kita baca sebentar ini tadi akan sampai kepada datuk nenek kita, khususnya kepada arwah yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok muka surat seperti itu. Fasal bab salat tarawih. Baik, bab menyatakan solat tarawih itu sesuatu fasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu iaitu sunnatun muakkadatun. Dinyatakan dalam kitab ini solat sunat tarawih itu hukum dia adalah sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad tuan-tuan? Sunat muakkad itu adalah sunat yang sangat-sangat dituntut oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat. Itu maksud sunat muakkadatun. Sunnatun muakkadatun ataupun sunat muakkad. Ditanya lagi sahabat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang lagi pada para sahabat, sunat muakkad ini ganjaran pahala dia, tuan-tuan dan puan-puan, hampir-hampir nak sampai kepada pahala wajib. Tapi tak sampai lagi. Dah nak sampai tapi tak sampai lagi. Dan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal solat sunat tarawih berjamaah, dan ada ketikanya Nabi Muhammad terpaksa sembahyang berjemaah di rumah bersama dengan ahli keluarga dia, sebab ada hadis Nabi menyebut, akan dicerita dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Rasulullah tak mau para sahabat mengatakan solat sunat ini dihukumkan sebagai hukum wajib. Sebab itu Nabi Muhammad pada malam yang ketiga, Nabi Muhammad sembahyang berjemaah di rumah, tuan-tuan. Nak beritahu kata sembahyang ni bukannya wajib, tapi sunat muakkadah. Nabi Muhammad sallam, kalau Nabi Muhammad pergi terus sebulan, maka sahabat menghukumkan solat tarawih itu adalah hukum wajib. Kalau wajib lah tuan-tuan, jenuh kita kan? Tapi Nabi Muhammad dia sulam, saat dia pergi, saat dia tak pergi. Ada riwayat mengatakan malam yang ketiga, ada riwayat mengatakan malam yang keempat. Tapi kita tuan-tuan dan puan-puan kena main tiap malam. Jangan duk ikut Nabi pula, kata Nabi main malam yang ketiga, malam yang keempat dia tak main, aku pun tak main. Jangan buat macam tu pula tuan-tuan. Nabi ni apa yang dia buat tuan-tuan dan puan-puan, ada ilah dia, ada sebab dia. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita buat pi apa pun tak ada ilah, tak ada sebab. Allah Ta'ala tak kira.
Tuan-tuan, perbuatan kita. Nabi ni tuan-tuan dan perempuan, perkataan dia, perbuatan dia, pengakuan dia, kesemuanya adalah mengikut sunnatullah, sunnah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan Nabi pun yang terkeluar daripada ta'alluq syariah al-islamiyah dan juga sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab itu sunnah ni, tuan-tuan, ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Itu dia. Kita orang awam, tuan-tuan. Nah, tabarakallah. Baik, sambungan lagi. Berkaitan dengan sunat muakkad jelas tak? Baik, sambung lagi. Dan iaitu 20 rakaat. Masjid kita buat berapa rakaat hari? 20. Alhamdulillah. Ada masjid buat 20 rakaat. Ada surau buat 8 rakaat. Selang dengan tazkirah. Lepas 4 rakaat topak pula dengan tazkirah. Sebab apa? Sebab nak bagi cukup pahala 20 rakaat. Tak apalah, buat juga. Alhamdulillah. Boleh tak? Boleh lah, insyaAllah. No? Baik, lagi saya terang. Dalam kitab ni menyebut 20 rakaat dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat bagi salam. Setiap 2 rakaat bagi salam. Setiap 2 rakaat bagi salam. Tak pernah orang buat sembahyang sunat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Tak pernah orang buat. Masa lambat lah Ustaz. Nak sembahyang 4 rakaat sekali salam. 5 kali 4 20. Betul tak? 5 kali 4 5 kali salam, kan? Cukup 20 lah. Lagi cepat. Boleh tak? Hukum dia tak boleh. Malah hukum dia adalah berdosa. Macam tu juga nak sembahyang sunat tarawih. Malam cemuih lah. Nak sembahyang siang pula lah. Boleh tak tarawih? Tak boleh. No? Jumhur ulama tak bagi, dan Nabi pun tak bagi sembahyang sunat tarawih iaitu dibuat waktu siang. Begitu juga sunat tarawih. Bulan Ramadan tak ada nak buat. Kalau nak buat bulan yang lain, boleh tak? Nak buat bulan Syawal, bulan Rejab, bulan Syaban? Jawapan dia tak boleh. Sebab sunat tarawih ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita semua hanya khususnya bulan Ramadan al-Mubarak sahaja, tuan-tuan. Sebab itu kita sama-sama jangan lepas peluang. Jangan tinggal. Sebab pahala solat sunat tarawih ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana orang main sembahyang, banyak itulah ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kalau sikit-sikitlah ia, tuan-tuan. Apatah lagi dalam hadis-hadis yang lain ada menyebut, tuan-tuan dan perempuan, malam pertama solat sunat tarawih ini, tuan-tuan dan perempuan, fayarallah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala melihat malam pertama siapa yang main, siapa yang tak main. Allah sendiri yang tengok. Wa futihat abwab as-sama. Allah Ta'ala buka pintu langit, abwab as-sama, tuan-tuan. Wa khuliqat asyayatin, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala merantai syaitan. Kemudian itu lagi Allah Ta'ala kata apa? Wa anzil rahmati, aku menurunkan rahmat malam pertama siapa yang sembahyang sunat tarawih, tuan-tuan. Kalau malam pertama kita tak buat, tuan-tuan dan perempuan, sunat tarawih, maka rugi, tuan-tuan. Sebab malam pertama ini ada hadis mengatakan pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia direct mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok sendiri mana umat Nabi Muhammad yang pergi masjid, mana umat Nabi Muhammad yang tak main masjid. Dan Allah Ta'ala tengok sendiri siapa yang sembahyang sunat tarawih, siapa yang tak sembahyang, tuan-tuan. Itu dia mata orang tu sekali. Ini dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab itu bila mana 2 minggu lagi dah masuk bulan Ramadan ni, saya bagi semangat, tuan-tuan. Semangat ni untuk diri saya. Kalau ikutkan saya, tuan-tuan, saya tak mau nak main dah. Sebab 2 minggu lah. Bulan 4 ni 2 minggu lah. Lepas tu Ramadan. Dia tak? Tapi saya teringat, tak boleh. Tanggungjawab aku ni kena beritahu kepada ahli jemaah aku. Saya niat dalam hati saya, tuan-tuan. Cemai juga, tuan-tuan. Untuk nak bagi tahu untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama nak buat solat sunat tarawih itu dengan sempurna, insya-Allah, dengan izin Allah Taala. Kita azam ni, tuan-tuan.
2 minggu ni, insya-Allah. Baik, sambungan lagi, muslimin dan muslimat ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada sah, tengok sambungan lagi, maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat itu dengan satu salam. Tak sah siapa buat sembahyang sunat tarawih dengan satu salam 4 rakaat, ataupun lainnya, ataupun 3 rakaat satu salam pun tak boleh, ataupun 1 rakaat satu salam pun tak boleh. Tidak sah dinyatakan dalam kitab ini. Dan waktunya itu kemudian, tengok waktu dah, bila nak melaksanakan solat sunat tarawih ni, waktunya itu kemudian selepas daripada sembahyang Isya. Lepas Isya barulah boleh sembahyang sunat tarawih. Ustaz, nak buat lepas maghrib boleh tak? Lambat nak tunggu tu imam. Jawapan dia tak boleh. Kalau buat juga tak sah. Lepas Isya. Lepas Isya pun tuan-tuan ada perempuan, jangan tinggal solat sunat ba'diyah. Jangan tinggal. Ada setengah orang kata, buat tarawih sudah, ba'diyah ni lambat, rehat lah. Rugi tuan-tuan. Siapa yang tak sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, Isya dia ada qabliyah ba'diyah, maghrib dia ada ba'diyah. Tuan-tuan, kemudian tu subuh, dia ada ba'diyah dia. Dia ada qabliyah, ba'diyah tak ada. Kemudian tu dia lagi zuhur dia ada qabliyah, ba'diyah. Solat-solat wajib ini tuan-tuan dan perempuan, siapa yang tak buat di bulan Ramadan, dia merupakan orang yang sangat-sangat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa rugi tuan-tuan? Sebab Nabi ada sebut sembahyang sunat ini digandakan pahala dia seperti sembahyang wajib. Sebab itu saya tahu rugi. Qabliyah, ba'diyah. Begitu juga siapa yang tak bisa sembahyang sunat tahajud, hajat, taubat, tuan-tuan, bulan Ramadan buat juga. Ustaz dah buat dah sembahyang witir Ustaz. Sembahyang witir ni saya dengar tu guru dalam TV, saya dengar tu guru dalam radio sebut kata witir ni basuh tangan tu guru kata basuh tangan, cuci mulut, habis je lah. Macam kita makan nasi, cuci tangan, basuh mulut, habis. Nak sembahyang sunat apa lagi? Tak boleh dah. Saya sembahyang tarawih, witir dekat masjid. Tuan-tuan dan perempuan, witir ni tuan-tuan dan perempuan, ulama ada menyebut dia boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, tuan-tuan dan perempuan. Dia boleh buat 11 rakaat, 21 rakaat. Witir ni tuan-tuan dan perempuan, buat bila macam mana pun. Itu maksudnya witir. Witir juga tuan-tuan dan perempuan, kalau ikut ulama mengatakan dia penutup segala sunat. Walaupun penutup segala sunat, dia boleh buka balik. Macamlah tuan-tuan dan perempuan, kita makan nasi, kan? Kita buka besar, kita makan nasi, saya lagi lepas tarawih kita teringin pula nak makan cucuk kodok atau cucuk neram, buka balik. Macam tu juga sunat witir. Lepas kita sembahyang sunat tarawih, tuan-tuan kita buat sunat witir, balik rumah bangun tengah malam buat lagi sembahyang sunat tahajud, taubat, hajat. Bila mana kita buat sunat yang saya sebut dasar ni, tahajud, taubat, hajat, maka kita buat witir balik, tutup balik. Witir ni maksudnya tutup balik. Lepas kita buka, tutup balik. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak masalah. Dan witir ini kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dalam keadaan angka ganjil, tuan-tuan. Ganjil 3, 5, 7, 9, 11, tuan-tuan. Witir kita buat, tuan-tuan. Jangan tak buat, sebab rugi sangat, tuan-tuan. Rugi. Baik, sambungan lagi. Kita tengok bacaan kita. Baik. Sampai bila? Iaitu hinggalah terbit fajar shadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan itu, tuan-tuan. Sembahyang sunat tarawih dia boleh buat sampai bila? Iaitu terbit waktu subuh. Terbit waktu subuh boleh dah Ustaz? Tak boleh dah. Sebelum subuh boleh buat tak? Boleh. 5 minit lagi nak habis waktu subuh, nak masuk subuh, boleh tak? Takut tak ada, 5 minit lagi nak buat tarawih, mana nak naik ke witir, tak ada.
Lagi 30 minit lagi nak masuk subuh. Boleh sembahyang tak? Tarawih? Boleh, tuan-tuan. Dia tak? Kadang-kadang setengah orang dia buat 8 rakaat. Dia cabut balik, dia kata tak larat. Lepas tu dia tambah lagi 12 rakaat kat rumah dia. Ada hari dia tak larat, dia kan? Habis pada tu, dia tambah lagi 3 rakaat. Bagi cukup 23 rakaat. Kan? Ada setengah orang dia sembahyang kat tarawih, dia sembahyang 8 rakaat. Dia tak? Tu bila tu imam balik belakang, tengok-tengok 8 rakaat, cabut balik habis. Hak cabut balik tu orang muda, tuan. Hak orang tua-tua, orang tuan. Duk penuh sah. So pertama, so kedua. Hak orang muda-muda cabut balik. Rupanya orang tua-tua ni, orang lama bukan orang tua-tua, orang lama ni dia kuat pada orang muda. Orang muda kita cukup 8 cukup. Dia macam tu kan. Kita ni kalau boleh kita buatlah 20 tuan-tuan. 20 ni bukan lama mana tuan-tuan. Baca wadduha alam nashrah, wadduha qul huwallahu ahad cukup, alam nashrah qul huwallahu ahad. Habis. Tu Arab ni dia buat 8 rakaat tu. Satu rakaat satu juzuk pada muka. Tetapi di muka satu rakaat satu juzuk orang tahu kan. Tentang mengeletak lutut. Tapi tak apa tuan-tuan, itu dengan Arab. Kita di Malaysia tuan-tuan dah buat. Kita buat. Tidak. Setakat mana kita mampu. Kalau boleh kita buat 20 rakaat. Ada 8 rakaat ni tuan-tuan lekeh tuan-tuan. Lekeh sangat. Nampak lemah, iman kita lemah tuan-tuan. Lekeh. Bukan tak boleh, boleh, tapi nampak lekeh. Baik, sambungan lagi. Dan terafdal dikerjakan sembahyang sunat tarawih itu dengan berjamaah. Kata kitab ni dibuat secara berjamaah. Jamaah. Apa maksud terafdal? Iaitu terlebih baik. Nabi buat secara berjamaah. Ustaz, boleh tak buat seorang-seorang? Boleh buat seorang-seorang. Tapi kurang afdal. Kurang afdal. Apa maksud kurang afdal? Kurang baik ya. Kita ni kalau nak buat ibadat ni, kita nak buat yang terbaik. Ya tak? Kita nak bagi hadiah ke orang, buat yang terbaik. Kita nak jamu makan orang yang terbaik. Ni bulan Ramadan ni. Nabi suruh kita perbanyakkan sedekah, jamu orang makan. Orang yang makan itu pahala dia, pahala orang yang makan itu tidak akan kurang sedikit pun. Begitu juga orang yang diberi makanan dan juga orang yang makan itu, berapa banyak kita bagi makan orang, maka banyak itulah ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pemberi makanan itu. Banyak. Nah, seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa, orang miskin. Aku nak bagi apa? Rasulullah tanya, ada tak buah kurma? Buah kurma pun tak ada juga. Tak ada. Lepas tu ada apa? Aku ada ayak sejuk, ayak putih. Maka Rasulullah kata, sahabat, wahai sahabat, bagilah walaupun ayak putih. Ayak putih, tuan-tuan. Maka pahala orang yang buka puasa itu akan dapat kepada engkau. Tuan-tuan. Minum ayak putih sedekuk ya tuan-tuan. Kita bagi dia minum, dia nak buka puasa, ayak tak ada. Maka pahala dia tu dapat kepada kita, tuan-tuan. Dan pahala kita pun tak kurang, pahala dia pun tak kurang. Malah pahala orang yang bagi itu lebih banyak, tuan-tuan, berbanding dengan orang yang menerima itu, tuan-tuan. Sebab itu disebut oleh hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, al-yadul as-sufla afdalu min yadul fawqa taht. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, tuan-tuan. Ada sebuah hadis Nabi sebut, tuan. Yadul ula, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Begitulah ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, lebih lagi bulan Ramadan al-Mubarak. Baik, sambungan lagi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala di dalam sebuah kisah yang dirakamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada cerita, dan cerita ini sampai kepada para sahabat.
iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ghazali kata apa? Wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatayn aw salasan lil jama'ati thumma lam yakhruj wa qala khafa an tujaba alaikum wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nas 'alaiha wa hassa 'ala al-jama'ah. Hadis sahih, tuan-tuan. Nak cerita kepada kita Nabi Muhammad SAW sembahyang solat tarawih itu secara berjamaah. Baik, ada cerita ni. Nah, ini dalil ataupun ilah yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu sembahyang berjamaah. Artinya, tengok sambungan lagi. Dan keluarlah Rasulullah SAW ke masjid. Baik, peristiwa ini dicerita oleh siapa dia? Iaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang cerita? Sayyidina Umar. Pada satu hari Rasulullah keluar daripada rumah dia mai ke masjid pada mengerjakan sembahyang sunat tarawih. Kerana tujuan dia tak lain tak bukan berjamaah. Dia main masjid nak sembahyang berjamaah, tuan-tuan. Nak beritahu kata ini adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah sembahyang sunat tarawih secara berjamaah. Iaitu 2 malam. Ada satu riwayat mengatakan Umar kata 2 malam. Ada sahabat mengatakan 3 malam. Ada mengatakan 2 malam ataupun 3 malam. Nabi sembahyang berjamaah berturut-turut. Kemudian maka ia tiada keluar lagi. Lepas tu Sayyidina Umar tengok malam yang ketiga, malam yang keempat, dia tak nampak Rasulullah. Mana Rasulullah tak main ni? Sembahyang berjamaah dengan kita. Maka Sayyidina Umar kata mungkin dia sembahyang di rumah kot bersama dengan isteri dia. Itu anggapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ia tidak keluar dari rumah. Maka ditanya oleh sahabat. Sahabat pun ramai tanya. Jadi heran. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Saya tak main 9 bulan 3. Mana Ustaz Din ni? Kena COVID ni kau, tuan-tuan. Pergi mana? Pakai heran lebih. Bila saya tengah baru tahu. Macam tu lah. Ditanya sahabat akan dia. Dan jawabnya, maka Rasulullah pun kata, adalah kusuman tarawih itu, tengok. Jawabnya adalah aku takut, tengok sambungan, bahawasanya diwajibkan ke atas kamu. Aku takut bila mana aku sembahyang sunat tarawih ini berturut-turut, tuan-tuan, maka aku bimbang para sahabat mengatakan sembahyang sunat itu, sembahyang sunat tarawih itu adalah hukum dia wajib. Sebab itu aku selang. Aku takut kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab itu Rasulullah dia selang. Ada riwayat mengatakan malam yang kedua dia selang. Ada yang mengatakan malam yang ketiga. Lepas tu Rasulullah pergi balik lah. Lepas selang sehari dia pergi pula. Bukan dia selang sampai lama. Selang sehari lah tuan-tuan. Itu dia. Jadi kita faham. Kalau kita terjemah Rasulullah selang lama. Malam yang ketiga. Malam yang kedua 9 baru pergi pula. Salah tuan-tuan. Jangan terjemah macam tu. Salah. Dia selang semalam ya. Malam yang berikutnya dia pergi. Tuan-tuan. Tapi kita tuan-tuan jangan pula selang. Kita main tiap-tiap malam. Akak-akak, Bapa Haji, kita main tiap malam. Jangan tinggal sunat tarawih tuan-tuan. Dan menghimpunkan Sayyidina Umar. Maka selepas itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu menghimpunkan para sahabat, menghimpunkan seluruh manusia. Di zamannya itu berbuat sembahyang tarawih. Maka bila mana tengok Rasulullah sembahyang sunat tarawih berjemaah, maka dia panggil semua masyarakat dia mai sembahyang sunat tarawih. Dan menyuruh ia, siapa yang menyuruh? Sayyidina Umar menyuruh ia atas mengerjakan akan dia dengan berjemaah. Maka Sayyidina Umar kata, aku tengok Rasulullah sembahyang berjemaah sunat tarawih di masjid, maka kita semua sembahyang sunat tarawih di masjid. Sayyidina Umar dia buat penegasan macam tu. Kalau boleh Sayyidina Umar kata jangan sembahyang sunat tarawih ini secara bersorangan. Sayyidina Umar larang, dia tak mahu macam tu. Dia nak sembahyang berjamaah, itu lebih afdal. Bukan larangan itu maksudnya tak bagi buat seorang-seorang. Boleh buat juga seorang-seorang kalau ada keuzuran, ada masalah, boleh buat yang seorang. Tapi lebih afdalnya kita buat berjamaah. Kita buat jamaah ni tuan-tuan seronok. Dia dah ada selawat dia. Kemudian tu ada berbuka puasanya. Dulu apa ni, dia ada apa? Ada morenya. Zaman sekarang dia tukar kepada berbuka puasa. Tabarakallah. Dan melimpah Allah pada puasa ni, rahmat Tuhan bagi. 8.40 5 minit kita mati.
dan menyuruh ia akan mengerjakan akan dia dengan berjamaah. Adapun sembahyang pada bulan Rajab itu wallahu a'lam. Habis. Nah, baik, kesimpulannya tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak mati, sembahyang sunat tarawih ini tuan-tuan dan puan, kita sama-sama berusaha dengan bersungguh-sungguh kita buat secara berjemaah. Kalau kita tak boleh buat jemaah di masjid ataupun di surau, kita buatlah berjemaah di rumah. Kalau kita ada keuzuran syar'i, barulah kita boleh buat seorang-seorang. Kalau ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, lebih baik kita buat secara berjemaah. Dan satu lagi, bila mana tibanya bulan Ramadan, tuan-tuan, kita perbanyakkan sedekah. Sedekah kepada orang yang nak berbuka puasa. Kerana Nabi sebut pahala orang yang bersedekah itu tidak kurang. Malah orang yang bersedekah itu ganjaran pahala dia lebih banyak. Pahalanya bila mana dia bagi makan orang. Bagi makan orang, perempuan, bagi makan minuman ke apa-apa saja makanan di bulan Ramadan, pahala jamu orang makan tu, pahala dia cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Dan satu lagi, bulan Ramadan juga tuan-tuan dan puan, jangan tinggal apa dia, iaitu baca Al-Quran. Baca Quran jangan tinggal. Sebab orang yang baca Quran ini pahala dia cukup besar. Di bulan biasa Allah Ta'ala bagi satu huruf bersama dengan 10 ganjaran pahala. Kalau bulan Ramadan, satu huruf digandakan dengan 10 kali ganda, iaitu 100 kali ganjaran pahala. Begitulah besarnya bulan Ramadan. Allah Ta'ala gandakan dengan semuanya 10 kali ganda. Oleh itu kita sama-sama berazam pada hari ini, 2 minggu lagi kita nak sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sama-sama bersungguh-sungguh berazam untuk melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah dengan sempurna, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan fi ibadika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata al abrar ya azir ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.